Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya diberikan kesempatan kepada saya untuk saya menerangkan secara ringkas ya tentang ujian kenaikan pangkat TKRS ya peringkat negeri Perak ya, yang mana ujian ini dikhususkan kepada murid-murid tahun ataupun kadek-kadek tahun 5 dan 6 ya di sekolah kita, yang mana kamu kena buat rakaman lah untuk beberapa kata item-item ya ataupun pengujian-pengujian yang perlu kamu rakamkan untuk memenuhi ya kriteria sebagai kelulusan untuk kenaikan pangkat korporal ya. Dan tarikh ni bukan tarikh pelaksanaan ni, 21 ni adalah tarikh kita ataupun kamu hantar ya, hantar link rakaman tersebut ya pada link link yang diberi ya. Dan pada 22 ni pula adalah ujian objektif ya, ujian objektif pada pautan Google Form yang akan diberikan ya. Pengujian kenaikan pangkat korporal ni adalah anjuran Sektor Pembangunan Bakat Murid JPN Perak dengan kerjasama Sekretariat TKRS Negeri Perak ya. Maknanya ujian kenaikan pangkat korporal ni adalah peringkat negeri Perak bagi sekolah yang mempunyai unit ya, yang menubuhkan unit uniform TKRS ya. Dan ujian ni adalah ujian secara serentak lah ya, tetapi rakaman yang perlu kamu buat adalah bermula daripada sekarang ni ya, sehingga tarikh tarikh tutupnya pada 21 dan 22 untuk ujian lisan sebagaimana saya jelaskan. Okey, kita teruskan ya pengenalan ni secara ringkas ya. Adalah ujian ni dijalankan secara dalam talian lah, online ya, kerana negara kita tengah menghadapi wabak COVID ni dan memberi peluang lah kepada kamu untuk menunjukkan kemahiran ya, seperti contoh kawat kaki, ikatan, simpulan dan sebagainya ya. Objektif ya, kita teruskanlah memberi ruang kepada semua ahli TKRS khususnya di sekolah rendah ya untuk menyandang pangkat yang sesuai dengan awak lah ya. Kalau sekolah rendah ni tak silap saya sampai peringkat sarjan ya, dan untuk pangkat-pangkat tertinggi akan disambung ke sekolah menengah lah ya. Dan mempraktikkan segala kemahiran ilmu ya, pengalaman yang telah diberikan oleh guru ataupun jurulatih ya. Tak ada pun mungkin awak boleh akses daripada sumber-sumber lain, ilmu-ilmu lain daripada YouTube dan sebagainya ya, sebab mungkin ilmu daripada guru tu tak banyak yang dapat kami sampaikan kerana masalah COVID ni lah ya. Kalau sebelum ni memang pihak guru akan berikan sepenuh komitmen lah ya untuk membantu awak lulus ya ujian lance corporal seterusnya dan sarjan. Okey, dan seterusnya untuk mengaplikasikan pembelajaran ya abad PAK 21 ya, khususnya dalam aktiviti TKRS dan akhirnya boleh membantu kadek yang mengambil ujian ni untuk mencapai markah yang tinggilah dalam PAJSK. Okey. Okey, syarat penyertaan. Okey, ni secara ringkas ya. Okey, penyertaan adalah bergantung kepada pihak sekolah ya. Sebagaimana saya jelaskan tadi, murid-murid tahun tahap 2 lah, tahun 5 dan 6 ya. Tahun 5 dan 6 yang telah
mempunyai pangkat Lance Corporal. Ya, dah ada pangkat Lance Corporal dan maka dia layak untuk mengikuti ujian corporal ni. Ya, kita khususlah pada 5 dan 6 lah. Tahun 4 tu dia masa dia panjang lagi, dia boleh ambil kemudian. Ya, dan tiada had penyertaan. Ya. Maksud sebelum ni kalau sekiranya boleh bersemuka, ya, mungkin dia hadkan. Okey, mungkin dalam 5 atau 6 orang satu sekolah, tapi ini secara online sesiapa yang daripada tahun 5 dan 6 boleh menyertainya, ya, dan mampu untuk melaksanakan segala syarat-syarat tersebut, ya, dengan rakaman dan sebagainya. Ya. Bahan pengujian adalah secara individu, ya, secara individu, buat secara individu, tidak boleh buat dengan pertolongan orang lain, ya, tapi mungkin ada bahagian-bahagian yang kita boleh minta pertolongan orang lain sebagai objek lah kata, ya, untuk kita laksanakan ujian tu, mungkin dalam bantu mula dan sebagainya. Dan peserta hendaklah mematuhi SOP yang sangat ketat lah, ya, sangat ketat semasa kita melaksanakan. Mungkin kamu kena buat di kawasan rumah saja, tak boleh di kawasan-kawasan yang ramai orang ke, tempat-tempat yang menjadi larangan, ya, pihak kerajaan buat masa ni. Okey, boleh mohon bantuan keluarga, ibu, ayah awak, kakak, abang, ya, saudara mara yang kata tu berdekatan dan sebagainya. Okey. Dan peserta hendaklah berpakaian nombor 3, ya, lengkap. Nombor 3 lengkap atau unit separa kemeja 3RS sepanjang rakaman, ya, untuk 3 para 3.5. Ya, yang ini saya akan tunjukkan contoh pakaian nombor 3, ya, pakaian nombor 3. Sekejap. Okey, ini contoh pakaian nombor 3. Ya, ni contoh pakaian nombor 3. Yang mana pakaian lengkap lah. Ya, uniform lengkap. Ya, uniform lengkap yang awak biasa pakai sebelum ni. Ya, kemeja lengkap dengan beret kalau ada. Kemudian seluar panjang biru dan juga kasut lah. Ya, kasut ni sebab awak kena buat kawat. Ya, kalau awak tak pakai kasut, kawat dia tak kena lah. Ya, kalau kita berkawat, lagi pun kawat kena hentak kaki dan sebagainya. Ya, berjalan. Ya, walaupun kawat asas statik, tapi awak perlu pakai kasut. Ya, mana ni pakaian uniform lengkap nombor 3 tadi. Ya, ni nombor 3 tu. Mana awak kena pakai, perempuannya seperti pakaian dalam gambar ni, laki seperti yang dalam gambar ni. Ya, ini pakaian nombor 3. Okey, dan pilihan yang kedua, option yang kedua. Okey, option yang kedua. Okey, pakaian yang kedua, ya, awak perlu pakai semasa merakam ujian tersebut. Hendaklah pakaian seperti dalam gambar ni. Memakai t-shirt TKRS, ya, beret, kemudian pakai seluar lah.
ya, pakai seluar sekolah awak tu, ya. Kalau tak muat, suruh mak ayah awak belilah, ya. Mungkin badan dah naik di rumah tu, ya, makan lebih sikit, ya. Pakai seluar biru, berkasut, beret TKRS dan uh, t-shirt, ya, t-shirt TKRS, ya. Ada yang lengan panjang, lengan pendek, okey, tak ada masalah. Ya, itu dua di antara pakaian yang awak boleh pakai, ya. Jangan pula pakai t-shirt, pakai tracksuit, seluar pendek, ya. Sebab awak kena rakamkan mungkin keseluruhan, ya, apa ni, badan awak tu semasa membuat ujian tersebut. Ya, pakai mesti antara dua tu. Kalau awak pakai selain daripada itu, mungkin ya awak digagalkan di peringkat penilaian, peringkat apa ni, JPN nanti. Ya, mana awak kena didisiplin dah dari segi pakaian tu tersebut. Ya, jangan awak suka hati pakai baju-baju yang tak sesuai. Okey, itu dari segi pakaian. Jadi kita teruskan kembali kepada slide tadi. Okey, kemudian 3.6, semua bahan pengujian dah dihantar kepada pihak Ruskia secara dalam talian. Maksud dia 21 bulan ni kamu telah menghantar ataupun mungkin hantaran tu kamu boleh berurusan dengan guru lah. Ya, lepas ni mungkin saya boleh bagi tahu siapa guru-guru ataupun semualah guru TKRS, pembimbing yang kamu boleh berhubung, ya, untuk penghantaran video ni. Kerana penghantaran ni dia kena upload ke YouTube, ya. Hanya link saja yang akan diberikan, yang dak attachkan di pautan tersebut, ya. Di pautan pun telah diberikan Google Form ni, ya, untuk diisi maklumat murid ataupun kadet yang menyertai ujian tersebut. Dan ujian objektif lah pada 22 hari esoknya Ahad, Ogos ni, ya. Dan pautan juga diberi untuk awak akses kepada pautan tersebut untuk menjawab soalan objektif, ya. Ujian objektif dia mungkin awak kena study lah beberapa modul-modul asas TKRS. Okey. Okey, ni langkah ni yang penting ni. Ya, proses dan prosedur untuk pengujian korporat, ya. Peserta dikendaki menyediakan keseluruhan paparan video yang berdurasi, ya, tempoh video tu tidak melebihi 8 minit. 8 minit dan kurang pada tu. Ya, 6, 7, 8. Jangan 8 lebih. Ya, lebih daripada 8 minit tu tadi, ya. Sebab dia tak sebut lebih, mungkin 8 minit 1 saat ke 2 saat ke, mungkin dah kira sebagai tidak menepati syarat tersebut. Ini kena alert betul-betul. Ya, awak kena pastikan video yang awak rakam tu mestilah tidak melebihi 8 minit ataupun 8 minit tepat. Tu kena faham. Ya, tak apa, apa yang kita konsep ni saya akan masukkan dalam link rasmi TKRS sekolah kita, dan awak boleh akses bila-bila masa saja untuk tengok balik syarat-syarat dia. Okey, ingat 8 minit saja. Kemudian seterusnya, dalam video tersebut 8 minit tersebut mestilah ada 4 pengujian. Ya, 4 pengujian, antaranya kawat kaki. Ya, kawat kaki. Kemudian kawat kaki statik lah ni. Ya, hanya pergerakan asas. Ya, bukannya pergerakan dalam bentuk bentuk barisan ke, ya. Pergerakan berjalan ke, pusingan asas saja. Ya, kemudian bantu mula. Bantu mula ni lebih kepada rawatan kecemasan peringkat asas. Ya, balutan, anduh besar, rawatan luka kecil dan sebagainya. Ikatan pun ada beberapa ikatan, dan awak boleh pilih lah
Ya tak kisah saya, nanti kita tengok boleh. Ikatan apa ni, buku sila, ya, bunga geti dan sebagainya. Dan yang keempat, ya, hafazan. Hafazan ni untuk murid-murid beragama Islam dan ujian moral untuk yang bukan Islam. Ya, hafazan ni ada beberapa surah yang di apa ni, yang diberikan, awak boleh pilih lah. Okay? Dan peserta juga komponen yang seterusnya, yang kedua, yang 8 minit tadi, 4 ni tadi. Kawat kaki bantu mula ikatan hafazan 4 minit. Ya, yang ujian objektif ni lain. Iaitu awak kena akses pada pautan lain dan awak kena jawab pada masa itu juga. Ya, kena faham tu. Okey, kawat kaki contoh. Okey, kita pergi kawat kaki dulu. Itu dia. Kawat kaki antara yang mesti ada dalam video tersebut, senang diri, sedia, bergerak ke kiri, kiri pusing, bergerak ke kanan, belakang pusing, bergerak ke belakang, kanan pusing dan hadap ke hadapan, belakang pusing. Ya, yang ini nanti saya akan bagi tunjukkan contoh daripada YouTube lah. Ya, YouTube saya ambil daripada ada sekolah lain. Ya, tunjuk. Saya akan tunjukkan apa ni? YouTube ya. Tentang kawat kaki tadi. Okey. Supaya awak dapat gambaran. Walau macam mana pun, ya, ini sekadar contoh. Awak boleh tengok daripada pelbagai lah bentuk YouTube, ya, kawat kaki tersebut. Faham tak? Ya, awak boleh akses pada YouTube dan boleh tengok bentuk-bentuk kawat kaki statik, ya. Squat, sedia. Squat, kanan, lurus. Kanan, depan. Bergerak ke kiri, pusing. Hadap ke belakang, kiri, pusing. Hadap ke depan, belakang. Kawat statik aja. Bergerak kanan, pusing. Awak tengok balik pada step yang dinyatakan kata konsep tu. Ya, ini ada jalan. Rasa saya dalam pergerakan tu dia tak ada bergerak ataupun berjalan. Dia statik aja. Ini contoh saja yang awak boleh akses pada YouTube yang berkaitan dengan pergerakan ni. Okey. Yang berkaitan dengan pergerakan kawat kaki ni. Alright? Okey, kita teruskan dengan apa ni tadi, kertas konsep tu tadi. Okey, itu untuk kawat ya, kawat kaki, pergerakan asas. Ya, ya, pergerakan kawat kaki adalah mengikut urutan yang ditetapkan. Ya, memaparkan bahasa hukuman jelas dan membuat pergerakan kawat yang betul. Bahasa hukuman yang jelas. Ya, maksudnya bila rakan tu suara awak tu dapat didengari dengan jelas. Jangan suara tu sama-sama ya. Sebab nanti bila penilaian tu, bila juri tu dengar ataupun anggota tertinggi nanti bila dengar, dia tak berapa nak ya puas hati dengan awak punya persembahan tu, takut ya di situ awak dah sangkut dah. Ya. Dan pergerakan kawat tu kena betul lah pergerakan kita. Ya, jelas. Kalau katakan bergerak ke kanan, menghadap ke hadapan, belakang pusing. Menghadap ke hadapan apa ni? Kita punya ni komander ya yang memberi arahan tu mana ke hadapan dia. Ya, belakang pusing tu kita pusing daripada belakang menghadap ke hadapan. Okey. Menunjukkan seluruhan badan dari kepala hingga ke kaki.
mana awak kena shoot, ya, daripada ini kena minta pertolongan mak ayah kita ataupun abang kakak kita lah untuk kita shoot pergerakan awak tu. Ya, mesti nampak daripada kepala sehingga ke kaki. Ya, keseluruhan pergerakan tersebut nampak jelas, suara awak jelas, pergerakan yang awak sebut bahasa kuman, ya, yang awak sebut pun jelas, ya, untuk penilaian. Okey, dan rekod tersebut berterusan tanpa disunting, ya, tak boleh kita sunting kawat tu, ya. Bila kita pergerakan ke kanan pusing, kita cut, okey, kita buat yang lain, lepas tu kita sambung, tak mau, ya. Sebab penilai tu mungkin ada di antara yang kata tu pakar dalam ICT ni, dan kita tak boleh nak tipu lah, ya. Mesti awak rekodkan secara live berterusan, berterusan tanpa sunting untuk kawat kaki. Tapi untuk awak combinekan nanti empat pengujian tu nanti, ya, iaitu boleh awak sunting, ya, untuk jadikan dia satu satu kata rakaman video yang memenuhi syarat 8 minit tadi, ya. Okey, boleh kita sunting untuk jadi satu video. Yang tu nanti kita tengoklah, ya. Dan yang kedua, ujian yang kedua iaitu ujian bantu mula. Bantu mula, elemen ujian lah salah satu daripada berikut. Ya, salah satu anduh lengan. Bagaimana bermulanya kita awak menerangkan tentang anduh kegunaan, ya, dan sebagainya, untuk kain anduh tu macam mana apa semua, nanti saya tunjukkan video. Kain anduh tu semua dan kegunaan dia, sakit macam mana, kecedak macam mana, dan juga tapi salah satu daripada berikutlah rawatan luka di tapak tangan. Ya, bagaimana rawatan luka di tapak tangan tu, bagaimana kita nak merawatnya. Apakah alat-alatan yang perlu ada dalam dalam kata first aid tu yang perlu kita gunakan untuk merawat luka. Bagaimana kita nak cuci luka, bagaimana kita nak sapu ubat dan sebagainya. Itu awak kena terangkan. Ya, okey. Saya tunjukkan video dia. Alright. Supaya awak ni lah. Tapi video tu pun, ya, video tu awak boleh akses pada video-video yang lain. Banyak. Ya, banyak video tentang bantu mula ni yang dapat kita akses daripada YouTube. Okey. Okey, awak boleh tengok. Ni. Awak kena tunjukkan dalam video tersebut, ya, dengan dalam bentuk sarikata macam tu lah, ya. Bagaimana proses mulanya, ya. Kain anduh tu, dan macam mana kita nak yang ini secara individu, ya. Dan apa terbaiknya awak minta tolong adik-beradik kita lah, ya, minta jadi model, kakak, abang awak, adik awak jadi model untuk awak sarungkan step by step macam mana anduh tu, ya. Kemudian macam mana untuk balutan luka tadi di tapak tangan. Pilih antara satu lah dan tunjukkan secara jelas, ya, dengan penerangan dan sebagainya. Kalau tak ada penerangan pun, sarikata dia, ya. Ada sarikata dia, mudah untuk kita jelaskan.
Okey. Ha. Okey, itu dia tadi video video contoh balutan ataupun bantu mula. Okey, kita kembali kepada slide kita. Itu dia video contoh ya. Dan saya jelaskan sebagaimana tadi, awak boleh akses pada video-video yang lain. Ya, bagaimana untuk kita membuat bantu mula. Okey, pilih salah satu daripada pengujian tersebut, sama ada anduh besar untuk lengan ataupun rawatan tapak tangan. Okey, paparan video tersebut mestilah wajah kedek. Ya, wajah kedek, muka awak dan muka model tu. Kalau awak buat model atau kalau awak buat video-video tadi, muka awak saja. Ya, saya rasa saya suggestkan untuk ni lah, untuk model lah. Lagi mudah untuk kita terangkan. Ini awak kalau tangan sendiri susah juga kan nanti. Okey. Kemudian tunjukkan kaedah tersebut, ya, sama ada anduh ataupun luka, dan video tersebut mesti juga berterusan, tidak boleh disunting. Ya, tidak boleh dia kata tu kita modify pula. Ya, video tu mesti kalau 2 minit, ya. Manakah untuk 4 bahagian pengujian tadi, 8 minit semua mana lebih kurang 2 minit lah. Satu kata pengujian tadi, satu elemen tadi, kawat 2 minit, kemudian bantu mula 2 minit, tali 2 minit, kemudian apakah yang tadi keempat tadi? Yang keempat tadi apa ni? Hafazan tadi pun 2 minit. Okey, kita teruskan dengan ujian tali temali. Elemen ketiga, pengujian ketiga iaitu tali. Okey, tali ni boleh pilih dua daripada cara ikatan tersebut. Ya, awak boleh pilih buku sila, bunga geti, ikatan tindih kasih, manuk dan simpul balak. Ada 5 situ jenis ikatan tali dan awak boleh pilih 2 sahaja. Ya, untuk awak rakamkan video sebagai pengujian tersebut. Ya. Dan ini pun saya akan tunjukkan video, ya, supaya mudah awak dapat gambaran lah. Ya, dan awak boleh akses sendiri video selepas ni. Okey. Video ikatannya tengok ya. Okey, video ya. Pertama, simpul mati. Saya rasa simpul mati tak ada kot di dalam ujian kita konsep tu. Okey, yang kedua, buku sila. Ya, buku sila, tengok macam mana cara dia mengikat dengan kaedah buku sila. Tiga, bunga geti. Bagaimana cara mengikat tali dengan simpul bunga geti. Yang ni awak kena praktis mulai hari ni ya. Kena praktis dah. Sebab saya rasa ini agak sukar sikit dengan kawan tadi lah. Dia simpul manuk. Ya, memerlukan kepada alatan lain. Okay. Memerlukan kepada mungkin batang penyapu ke, ya, tiang ke dan sebagainya untuk menunjukkan simpulan tersebut. Tu. Okey, itu di antara beberapa bentuk jenis simpulan ikatan, ya, yang boleh awak gunakan, ya, dalam pengujian tersebut, dan awak boleh memilih, ya, 2
awak boleh pilih 2 sahaja daripada ikatan tersebut. Okey, ikutlah yang mana rasa mudah untuk awak buat ataupun tunjukkan ikatan tersebut, awak pilihlah. Ya, okey. Dan video tersebut mestilah menampakkan muka awak semasa pengujian. Ya, menggunakan tali yang sedang digunakan sepanjang masa. Menggunakan tali yang sedang digunakan sepanjang masa. Guna tali yang samalah. Ya, maknanya tidak boleh awak edit rakaman video tu. Mesti guna tali yang sama. Ya, daripada itu sebab awak kena tulis sari kata ya dalam awak lagi mahir lah tentang nak edit ya, edit video ni, letak sari kata, letak jenis ikatan tadi ya. Habis tu awak sambung dengan ikatan yang kedua. Okey. Tali yang digunakan mestilah tidak terlalu kecil sehingga sukar dinilai ikatan dibuat. Tali yang macam video tadi okeylah. Ya, tali dia agak besar, ya besar, mungkin besar jari kita ni. Ya, jari telunjuk kita ni. Okey, untuk ikatan ataupun kena carilah tali-tali yang bila awak ikat tu dia dapat membentuk simpulan tadi. Ya, jangan pakai tali rapiah. Susahlah. Ya, sebab dia kecil, halus, nipis pula. Cari tali yang sesuai. Okey? Tak ada suruh mak ayah awak belilah dekat kedai hardware dan sebagainya. Ya, Okey, paparan video elemen tali temali boleh diedit. Ataupun disunting mengikut kesesuaian. Ini boleh edit. Ya, maksud dia edit habis je satu jenis tali simpulan yang awak tunjuk, okey awak boleh berhentikan video, sambung video yang kedua ataupun ikutlah awak punya kata tu kemahiran awak untuk mengedit. Ya, seterusnya untuk ujian yang keempat, ujian bacaan doa dan hafazan. Ia ni untuk 3RS yang beragama Islam. Yang bukan Islam dia moral yang itu tak apalah. Itu tak kisah, bukan bahagian kita. Okey, ingat, serta agama Islam mesti dikendaki menghafaz 3 daripada surah berikut. 3 boleh pilih dah. Ya, Fatihah, Al-Kafirun, Ikhlas, Falaq, Nas dan Ikhlas ada 2 ni. Ya, maknanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 surah ya. Pilihan awak boleh pilih 3 saja. Takkanlah surah-surah yang ada nak awak tak hafal. Okey, bacaan tu mesti bacaan dengan bacaan yang sempurna, okey, bacaan yang tepat, makharijul hurufnya, bacaan yang bertajwid, bacaan yang fasih dan tartil. Okey, sebab ada di antara panel penguji tu yang memang dipilih daripada golongan guru-guru agama. Ya, awak kena betul bacaan tu, jangan baca lentang pukang, yuhara bunyinya. Ya, mesti bacaan tu bacaan yang menepati hukum tajwid. Ya, menepati makharijul huruf. Makharijul huruf maksudnya keluar huruf. Ya, bacaan yang lancar, tenang dan sebagainya. Okey, sebelum kita baca tu bagi salam. Okey, tengok. Menunjukkan wajah kadet yang diuji. Ya, walaupun awak duduk di atas meja, ya awak di atas meja, bukan di atas meja, di atas kerusi tapi di meja tu lah, di atas di meja tu, mana menampakkan kamera yang awak angle tu menampakkan muka awak. Ya, memakan suara yang jelas. Kualiti suara ya, handset tu biarlah handset yang kata, tapi kalau handset lah ni semua suara kualiti. Ya, walaupun handset tu agak murah harga dia, kualiti. Ya, kalau boleh suara awak tu jelas, bacaan jelas, sebutan huruf jelas, ya lancar dan sebagainya. Kalau boleh menggunakan kuat suara ataupun guna mikrofon. Ya, mic sekarang ni ya, boleh sambung pada kata tu speaker dan sebagainya, kita pun talakan mic tu ke mulut kita ya supaya suara kita jelas. Ya, ini kalau
kalau kita bersemuka tu insya-Allah lah cikgu-cikgu boleh bantu ni sebab dia rumah masing-masing. Terpaksa lah mak ayah kamu kena apa ni kata membantu dan beri komitmen lah kepada awak ya untuk membentuk satu video yang mana video tersebut melayakkan anak mereka, anak apa ni mak ayah awak melayakkan anak mereka untuk mendapat pangkat corporal. Ya, satu orang kata tu pengiktirafan lah ya kepada kamu dan juga kepada anak-anak masing-masing lah. Ya. Okey, serta kalian ni tak perlu. Okey. Ujian objektif pula. Dah habis tadi komponen untuk elemen 4 elemen tadi, kita masuk kepada ujian objektif. Ya, ujian objektif untuk corporal ni peserta wajib ingat ya dalam ujian kenaikan pangkat corporal ada dua komponen. Pertama pengujian tadi yang saya jelaskan, yang kedua objektif. Yang objektif ni secara atas talian dalam Google Form. Ya, dalam Google Form awak jawab dalam Google Form. Soalan ni wallahu a'lam. Ya, pautan dia telah diberi ni. Awak kena jawab pada 22 Ogos nanti. Ya, 21 tu hantar link YouTube pada pautan yang diberi itu. 22 ujian objektif. Nah, wajib awak ikuti dua-dua komponen ni. Soalan berangkumi pengetahuan dan kemahiran berkaitan TKRS. Pengetahuan dan kemahiran. Ya, kemahiran awak kena bukalah tengok tentang kawat, tentang apa ni ikatan balik, tentang bantu mula, tentang kenegaraan, tentang bendera Malaysia, tentang logo TKRS, ya. Kemudian kerohanian, okey, sifat-sifat terpuji, ya. Kemudian apa ni? Uniform dan sebagainya. Ya, awak baca tentang ni. Kalau awak tak ada buku pun mungkin awak boleh akses kepada Google, internet buka ni. Ya, kena rajin sikitlah. Ya, kena kata tu usaha sikitlah ya. Untuk kita mendapatkan maklumat dan info berkaitan dengan TKRS. Tapi insya-Allah ya ujian tu lebih kepada modul-modul asas TKRS ni. Ya, tapi macam mana awak kena study lah. Okey. Okey, seterusnya penghantaran video. Penghantaran video, bahan video tu tadi hendaklah mengisi semua maklumat peribadi. Ya, nama awak, sekolah, guru pembimbing dan iaitu nanti kemudianlah ya saya akan dengan guru-guru lain akan cuba buka Google Form tu tengok apa maklumat. Kalau tidak pun mungkin cikgu-cikgu akan tolong awak hanya hantar pada kami link YouTube rakaman awak tu saja. Okey. Dengan menaik video pengujian oleh pautan. Ya, link tu tadi masuk kepada Google Form, dia dah bagi dah pautan ni, link ni pada 21 hingga 22. Ya, mungkin 21 22 tu cari untuk masukkan link pada Google Form tersebut. 2 hari itu. Ya, dari kedua tu awak kena menjawab soalan objektif. Dan saiz video, ini penting. Saiz video mestilah tidak melebihi 100 megabyte, 100 MB atau video yang dihasilkan perlu dimaktun ke YouTube. Ni ada dua option. Ya, awak boleh rakam video tetapi awak pastikan dia punya yang kata tu video tu tidak melebihi 100 megabyte. Ya, 100 megabyte. Dia tengok situ. Ya, awak boleh tengok kepada dia punya setting dan sebagainya, berapa besar video tersebut. Ya, ataupun video tersebut awak upload naik ke YouTube ya, dan di situ awak akan diberi link dalam YouTube. Link tu yang awak perlu copy dan awak perlu masukkan dalam borang Google Form tu. Ya, borang maklumat peribadi tersebut. Ya. Hantar pautan YouTube tadi, dia itu yang awak perlu hantar link YouTube tadi untuk dihantar masuk ke dalam pautan ya, Google Form tu.
Dan penghantaran yang lewat daripada tarikh tersebut, ingat ya, kena apa ni, alert 21, 22. 21, 22. Itu je tarikh penting tu. Ya, kalau awak lewat ya daripada tarikh tersebut, ya, hari Isnin, Selasa kita hantar, maka penilaian tersebut tidak akan diambil kira. Ya, mana terbatal lah awak punya ni, apa ni, pengujian untuk kenaikan corporal. Okey, yang ni dia punya ni lah, rubrik, kata dia punya kata tu pecahan markah. Okey, dia buat oleh jurulatih KRS negeri ya, untuk orang kata kemahiran masing-masing, kepakaran masing-masing. Okey, kawat kaki 40, bantu mula 15 jadi 55, tali 10, 65, kemudian 15, 15 jadi 4, 5, 6, 7, 70, 70, 80, 4, 5, 6, 7, 80. Ya. Kemudian yang terakhir objektif tadi 20, mana 100 ya markah ya untuk ke semua bahagian tadi. 4 pengujian, elemen pengujian, yang 1 ujian objektif. Okey, peserta dapat sijil penyertaan yang berjaya dan akan menerima sijil pentauliahan untuk pangkat korporal dalam TKRS. Ya, bersama dengan jurulatih dan sebagainya. Okey, sebarang pertanyaan, yang ini tak payahlah. Yang ini pertanyaan tu kalau awak ada masalah boleh berhubung dengan saya sendiri ataupun semua guru TKRS lah. Guru pembimbing saya, Cikgu Zaza tu lagi banyak pengalaman. Ya, sebab dia jatuh angkasa TKRS daerah Manjung. Ya, dia sudah berpengalaman mengikuti pengujian-pengujian ya, beberapa peringkat. Ya, Cikgu Zaza, kemudian teacher Suhana, Cikgu Farida, ya, dan kita ada apa ni, guru pembimbing yang baru iaitu Puan Aziza, kita ada Cikgu Mariam dan kita ada Cikgu Roslan. Itu di antara apa ni, guru-guru pembimbing yang awak boleh ni berhubung ya, sentiasa berhubung dengan kami untuk bimbingan ya, kerana apa ni, mungkin walaupun saya dah beri penerangan secara video ni, rakam video, tapi masih ya awak masih kata confused lagi. Ya, nak mula yang mana ya, nak ini. Awak mula yang mana-mana tak kisah, tetapi bila gabungkan tu dia mestilah ikut step. Ya, ikut step. Pergabungan itulah yang awak memerlukan durasi selama 8 minit ya untuk video 4 elemen tersebut. Okey, ya. Saya harap ya awak boleh faham tentang penerangan saya secara ringkas ni. Ya, bagaimana untuk melaksanakan pengujian kenaikan pangkat korporal. Ya, mana di sini awak kena kata tu akseskan dirilah. Ya, awak kena mencari maklumat sendiri, okey? Dan berhubung dengan kami guru-guru pembimbing. Ya, kalau di sekolah tak ada masalah, kami akan bimbing daripada A sampai Z. Ya, yang ni kami kalau boleh bagi pun mungkin input-input berkaitan kata bagaimana untuk awak laksanakan, ya, apa perkara yang perlu awak masukkan, elemen-elemen yang awak perlu masukkan dalam video tersebut. Dan awak boleh akses ya banyak video di YouTube, ya banyak kata tu kata penulisan-penulisan ya, dokumen-dokumen berkaitan dengan TKRS. Ya, dan saya mengharapkan ya khususnya murid tahun 5 dan 6 agar kata beramai-ramailah ya awak mengambil peluang ni untuk meningkatkan lagi awak punya level ya dalam unit TKRS ni ya, agar awak dapat apa ni, meningkatkan lagi kemahiran kita ya, kata tu khususnya ke dalam kenaikan pangkat ya. Dan saya mengharapkan agar ya awak dapat melaksanakan ujian ni dengan penuh kata tu semangat ya, kata tu tidak berputus asa, dengan kata tu azam yang tinggilah ya untuk buat
yang terbaik mungkin, ya, dan kami insya-Allah ya sentiasa terbuka untuk kata tu menerima ya apa-apa saja kata tu ni kekeliruan awak ya masalah yang awak hadapi boleh PM pada semua guru-guru yang saya sebut tadi ya untuk kita sama-sama melaksanakannya. Dan apa saja info-info berkaitan dengan khususnya pada ujian kenaikan ni saya akan masukkan dalam tally rasmi TKRS kita. Ya, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu yang dapat saya jelaskan. Ya, mohon maaf sekiranya penjelasan saya ni tidak teratur. Ya, dan insya-Allah awak boleh kata tu boleh dengar lagi rakaman ni. Itu sebab saya buat rakaman ni. Kalau live tu ni mungkin ramai yang tak boleh nak join ataupun akses. Buat rakaman ni awak boleh dengar ulang balik ya, kita tak faham. Dan juga saya akan attachkan juga kata tu kertas konsep tadi untuk awak rujuk balik ya sebagai panduan untuk awak laksanakan ujian kenaikan pangkat korporal ni. Ya, sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya berdoa agar Allah permudahkan ya untuk kamu semua melaksanakan dan saya harapkan biarlah tahun 5 dan 6 ni ramai menyertainya. Ya, menyertai untuk kenaikan pangkat ni. Ya, dan pemasalah boleh berhubung dengan kami dan insya-Allah didoakan agar dipermudahkan dan semua yang mengikuti ujian ini lulus dan berjaya ya untuk mendapat kenaikan pangkat korporal insya-Allah. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.